Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syaidatul Nazirah dan rakan-rakan. Pada hari ini kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk tokoh falsafah barat. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang. Terdapat dua tokoh falsafah barat yang menjelaskan asal perkataan falsafah dan maksud falsafah yang sebenar. Pertama, Pythagoras. Beliau mengatakan falsafah berasal daripada bahasa Greek iaitu filosofia, manakala Plato menjelaskan falsafah merupakan suatu ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Apabila kita belajar mengenai ilmu falsafah, akan terlintas di fikiran kita pelbagai soalan seperti apa tujuan kehidupan. Pemikiran yang sebegini akan menyebabkan seseorang akan terus belajar dan menerokak mencari jawapan. Jadi, kita boleh simpulkan ilmu falsafah akan sentiasa berkait rapat antara manusia dan alam kerana itu adalah sifatnya. Terdapat 3 pandangan tokoh mengenai falsafah. Pertama, Aristotle. Untuk memahami kata-kata beliau, kita boleh contohkan dengan kebenaran dapat diperolehi oleh seseorang dengan mendalam ilmu metafizik, logik, retorik, etika, estetika, ekonomi dan politik. Seterusnya, contoh terbaik berdasarkan kata-kata Immanuel Kant adalah dalam undang-undang negara atau politik terdapat dasar-dasar yang mesti diketahui oleh setiap pemimpin kerana ini menjadi rujukan pertama untuk memimpin rakyat. Selain itu, John Dewey mengatakan falsafah haruslah dipandang sebagai perjuangan manusia dalam melakukan penyelesaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baharu. Seterusnya, konsep falsafah barat. Daripada ketiga-tiga konsep tersebut, kita boleh simpulkan pertama, konsep ini lebih bersifat belajar perkara asal sudah memadai untuk kehidupan seseorang. Kedua, ilmu falsafah bukan sahaja perlu diambil tahu tetapi mesti dipraktikkan juga. Dan yang ketiga, bersatu padu adalah ciri yang sangat penting bagi membentuk sesebuah kumpulan atau bangsa. Berdasarkan dua matlamat falsafah barat, pertama, sesuatu perkara yang ingin dipelajari mestilah bermula dengan perkara asas dan diikuti dengan perkara kompleks. Dan yang kedua, persediaan ilmu pengetahuan mengenai perkara asas, alam semesta, agama akan lebih membantu seseorang untuk menghadapi dunia. Seterusnya, sejarah perkembangan falsafah barat. Di peringkat awal ini, cara berfikir seseorang individu bermula dari mitologi kepada pemikiran rasional dan manusia mempunyai hak serta bebas untuk mengungkapkan cadangan atau pendapat mereka. Pada waktu itu juga, muncul beberapa aliran baharu. Bergerak ke peringkat pertengahan, agama Kristian dan falsafah Agustinus diperkenalkan. Terdapat perkara baharu yang muncul. Pertama, pembentukan sesuatu metod yang wujud disebabkan hubungan yang rapat antara agama dan falsafah. Kedua, kemunculan ahli falsafah Arab dan Kristian. Dan yang ketiga, cara berfikir mengenai falsafah yang terus terbentuk ke arah nominalisme. Masyarakat pada zaman tersebut sangat menginginkan kebebasan berfikir mengikut cara mereka. Pada zaman moden pula, terdapat 3 aliran. Pertama, kewujudan aliran rasionalisme. Kedua, aliran empirisisme. Dan yang ketiga, muncul gerakan romantisme. Pada zaman ini berlaku penguasaan pemikiran masyarakat libertarian revolusi Perancis. Dan zaman terakhir adalah zaman kontemporari. Pada zaman ini, falsafah tidak boleh dikategorikan melalui nama atau subjek kerana berbeza daripada zaman terdahulu. Seterusnya, pada peringkat akhir ini, wujudnya aliran baharu. Tokoh falsafah yang pertama adalah John Dewey. Beliau dilahirkan pada tahun 1859 dan telah meninggal pada tahun 1952. John Dewey adalah salah satu nama besar dalam sejarah teori pendidikan. Beliau menekankan bahawa pembelajaran melalui pengalaman adalah sangat progresif dan pendekatannya lebih baik berbanding belajar dengan hanya membaca sahaja. Justru menjadikannya falsafah pendidikan pragmatisme. Dewey berpendapat bahawa learning by doing merupakan sistem pendidikan baharu yang sangat progresif kerana ianya memberi kesan yang lebih baik berbanding pembelajaran yang biasa. Learning by doing bermaksud pelajar haruslah menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa untuk memahami sesuatu perkara. Contohnya, mereka bukan sahaja belajar biologi secara teori, malah mereka menyentuh, memerhati dan juga melakukan eksperimen seperti mereka menanam tumbuh-tumbuhan, menuai di daun dan memberi makanan kepada siput. Mereka akan lebih memahami apabila melihat sesuatu yang baharu berbanding dengan hanya membaca teori sahaja. Maka, kesimpulan teori ini, pendidikan bermula dengan pengalaman dan pelajar harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka.
Selain itu, pelajar belajar dengan melakukan dan guru harus berfungsi sebagai panduan kepada mereka. Seterusnya, pembelajaran adalah proses sosial dan sekolah harus menitik beratkan pembelajaran dari aspek sosial juga. Dan yang terakhir sekali, pelajar perlu bekerjasama untuk belajar dan memainkan peranan aktif dalam pembinaan pengetahuan mereka. Adam Smith, anak kelahiran ke Cardiff, Scotland, yang terkenal dengan gelarannya sebagai bapa falsafah ekonomi, telah berjaya mencipta karya agung bertajuk The Wealth of Nations dan Theory of Moral Sentiment yang telah membawa pengaruh besar kepada ekonomi pada ketika itu. Beliau bukan hanya membincangkan struktur kelas semasa, tetapi persoalan kekal adalah siapa yang memiliki apa dan mengapa. Beliau juga cukup mementingkan kebahagiaan individu dan berpendapat dengan memberikan setiap orang kebebasan untuk memproduksi dan melakukan perdagangan bebas dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Kepercayaan beliau tentang The Invisible Hand atau ada tangan yang tidak tampak yang membawa maksud memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan boleh mengendalikan ekonomi tanpa perlu campur tangan dari orang lain. Pasaran di bawah satu syarat akan mengaturi sistemnya sendiri dan akan menawarkan lebih banyak barangan daripada satu pasaran yang terkawal yang menjadi satu perkara biasa pada ketika itu. Beliau juga cukup menekankan tentang manusia berbuat baik kerana cinta diri dengan memberikan sesuatu yang orang inginkan akan membuatkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jelas di sini, Adam Smith dipandang di mata dunia bukan sahaja kerana kepakaran beliau dalam bidang ekonomi, tetapi juga kerana keberanian beliau dalam menyorakkan hak kebebasan individu tersendiri. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang berasal dari Greek dan hidup dari 348 sehingga 428 sebelum Masihi. Beliau dikenali sebagai bapa idealisme dan karyanya yang paling terkenal adalah The Republic. Konsep form atau bentuk diperkenalkan dalam karya ini. Plato percaya bahawa realiti adalah cerminan tidak sempurna dari ideal sempurna. Dunia fizikal yang kita alami sekarang adalah pantulan tidak sempurna dari model sempurna yang wujud di luar ruang dan masa. Seperti contoh, objek fizikal yang ada di sekeliling kita seperti kerusi ataupun konsep seperti keadilan, boleh dikatakan bahawa kita mempunyai kerusi yang tidak sempurna atau keadilan yang tidak sempurna dalam dunia yang kita wujud sekarang. Namun begitu, ada kerusi yang ideal dan sempurna dan keadilan dalam dunia form atau bentuk yang ideal. Karya ini diilustrasikan dalam The Allegory of Cave. Antara sumbangan dan karya Plato adalah beliau mengasaskan akademi sebagai tempat belajar pelbagai cabang ilmu dari pelbagai pengajar. Di sekolahnya ini, ajaran Plato kepada murid-murid masih berteraskan sistem soal-jawab seperti yang dilakukan oleh Socrates. Cuma ketika ini, sistem pendidikan Plato ini lebih baik dan teratur daripada gurunya yang mencari kebenaran berfalsafah dengan sesiapa sahaja di jalan-jalan ataupun di pasar. Selain dari The Republic, karya yang terkenal adalah Symposium dan Phaedo, dan kebanyakan hasil karya Plato adalah dalam bentuk dialog dan watak fiksyen yang digambarkan dalam dialog beliau adalah Socrates. Kesimpulannya, Plato berjaya menyatukan ilmu dengan puisi, seni dan falsafah. Karyanya yang tidak terhad kepada seni sahaja, malah untuk kestabilan negara, serta beliau banyak mendapat pengaruh dari gurunya iaitu Socrates. Tokoh falsafah yang seterusnya adalah René Descartes. Beliau dikenali sebagai bapa falsafah moden, dilahirkan pada 31 Mac di Perancis dan meninggal dunia pada 11 Februari 1650 akibat penyakit pneumonia. Antara karya penulisan Descartes ialah Discourse on the Method, Passion of the Soul, Dialectics, Le Monde dan Meteors. Di samping itu, kesan perubahan falsafah rasionalisme yang dibawa oleh René Descartes adalah melalui 3 kaedah. Yang pertama, kaedah merungkai masalah. Descartes menawarkan 4 kaedah dalam setiap perungkaian masalah yang dihadapinya. Pertama, jangan sesekali menerima kebenaran dengan mudah dan membuat keputusan secara terburu-buru. Kedua, setiap masalah mestilah dibahagikan kepada sebanyak bahagian yang boleh. Ketiga, setiap masalah yang dihadapi mestilah dihadapi dengan pemikiran yang tersusun, iaitu dimulakan dengan yang lebih mudah kepada yang lebih kompleks. Keempat, membuat perhitungan secara menyeluruh dan yakin. Seterusnya melalui kaedah logik. Baginya, akal merupakan asas dalam membuktikan kebenaran. Dan yang ketiga adalah melalui kaedah keraguan. Kata-katanya yang terkenal iaitu aku berfikir maka aku ada telah menunjukkan bahawa fikiran itu adalah yang paling dekat dalam memberikan tenaga bagi meragui dan mempercayai. Oleh itu,
Jasa Descartes amatlah besar kerana telah menimbulkan banyak perubahan dalam masyarakat barat. Tokoh falsafah yang terakhir adalah Epicurus. Beliau merupakan ahli falsafah Yunani kuno yang telah dilahirkan pada Februari 341 sebelum Masehi dan meninggal dunia pada 270 before Christ akibat batu karang saluran kencing. Falsafah yang telah dikaji oleh beliau adalah Epicureanisme. Epicurus mempercayai bahawa kebaikan terbesar adalah mencari kesenangan yang sederhana dan berkelanjutan dalam bentuk keadaan antara rasa dan ampunia. Obat mujarab utama bagi Epicureanisme adalah tidak perlu takut kepada Tuhan. Menurut Epicurus, dewa itu wujud tetapi tidak berperanan dalam menjunjung tinggi keabadian dan kebahagiaan sesuatu individu. Beliau berpendapat bahawa manusia merupakan aspek yang bertanggungjawab untuk keputusan diri sendiri, dan jika berlaku sesuatu yang buruk, ianya bukan takdir Tuhan. Obat yang kedua adalah tidak perlu takut pada kematian. Epicurus berpendapat bahawa kematian hanya berarti penyataan perasaan dan tidak memberi maksud baik ataupun buruk. Dengan ini, beliau menegaskan konsep nikmati ketika masih hidup kerana kehidupan hanya sekali dan kematian juga. Di samping itu, Epicurus berpendapat bahawa jika kita memandang keinginan kita secara tenang, maka kita dapat menghindari diri daripada keinginan yang tidak baik dan secara langsungnya dapat memelihara jiwa kita tenang dan badan sihat. Secara keseluruhannya, tokoh-tokoh falsafah barat telah banyak memberi sumbangan dari segi inovasi yang telah digunakan oleh seluruh manusia di dunia. Antara iktibar dan cara yang boleh kita ubah adalah mulakan dengan banyakkan membaca, mula untuk mencari ilmu baharu dan sentiasa berani ke hadapan kerana kunci utama untuk menguasai dunia adalah ilmu. Kesimpulannya, maju dan mundurnya sesuatu bangsa dinilai dari ilmu pengetahuan dan bukannya sesuatunya material. Maka setiap manusia wajib menuntut ilmu kerana itu menjadi cerminan kepada seseorang individu.